Jadi pada hari ini saya Izzat Rifki bin Roslan bersama dua adik kumpulan saya yang lain, Rabiata Adawiyah dan Nur Nabilah, akan membentangkan tentang tajuk pertama dalam silibus kita, iaitu teknologi dan media pengajaran. Jadi pembentangan pertama akan dilakukan oleh Rabiata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan dengan tajuk pada hari ini, kita tengok dulu pada menu utama, iaitu apa yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami. Yang pertama, kami akan membentangkan tentang konsep teknologi dan media untuk pengajaran dan pembelajaran. Dan terdapat 3 subtopik di dalamnya, iaitu pengajaran dan pembelajaran, definisi tokoh dan perkaitannya, iaitu tentang teknologi, dan yang ketiga tentang media dan perkaitannya. Topik yang kedua berkaitan dengan konsep Technological Pedagogical Content Knowledge, iaitu TPACK. Jadi kita akan tengok sedikit tentang kerangka TPACK, dan seterusnya kami akan membuat rumusan dan juga rujukan daripada maklumat yang kami peroleh hari ini. Yang pertama kita tengok tentang pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, pengajaran dari segi bahasa bermaksud proses mengajar. Daripada segi istilah, bermaksud keberkesanan penyampaian maklumat oleh guru melalui perubahan tingkah laku murid, iaitu pengajaran ni berlaku daripada guru kepada murid, maklumat yang guru berikan kepada murid. Yang kedua, pembelajaran dari segi bahasa bermaksud proses belajar. Daripada segi istilah bermaksud murid datang ke sekolah dan belajar daripada guru. Kiranya pengajaran daripada guru dan pembelajaran diterima oleh murid. Seterusnya kita tengok tentang definisi tokoh dan perkaitannya, iaitu apa yang ketiga-tiga tokoh yang kami senaraikan ini bagi tahu berangkai tentang maksud teknologi. Yang pertama, Abdul Rahim Slamet 1962. Beliau menyatakan bahawa teknologi ialah aplikasi atau pemindahan kreatif sains untuk keperluan industri atau apa-apa keperluan teknikal yang lain. Seterusnya, Galbraith 1967 menyatakan bahawa teknologi merupakan keupayaan dalam menggunakan pengetahuan, sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun, dan digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal. Dan yang ketiga ialah Seals and Rickey 1994. Beliau menyatakan teknologi merupakan satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya kita tengok pula apakah perkaitan teknologi ini dalam PDP, dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, teknologi mendorong murid memperoleh, memproses dan mengaplikasi maklumat daripada guru dengan lebih berkesan. Maksudnya, apabila murid memperoleh teknologi daripada hasil pembelajaran, guru memberikan maklumat kepada murid. Jadi di akhir pembelajaran tu murid dia memperoleh, memproses dan dia berupaya untuk aplikasikan maklumat daripada guru tu ke dalam kehidupan yang sebenar. Terusnya, keberkesanan pengajaran guru dapat diukur dengan perubahan tingkah laku murid-murid selepas proses PDP. Di akhirnya murid tu akan dikira sebagai memperoleh pembelajaran pada hari itu bila mana dia dapat menguasai dan dia dapat gunakan balik apa yang cikgu tu ajar pada pembelajaran itu lah. Antara teknologi yang digunakan sebagai BBM, bahan bantu mengajar seperti filem, gambar dan slide. Ini adalah antara contoh-contoh teknologi yang guru boleh gunakan dalam PDP untuk memberi pendedahan kepada murid dengan lebih mendalam tentang teknologi. Dan yang terakhir, teknologi juga berperanan dalam membangunkan sasiah dan personaliti ilmu manusia. Bila murid tu dia dapat menguasai teknologi tu, dia akan berusaha untuk menjadi seorang insan yang lebih baik dalam bidang teknologi. Seterusnya tentang media dan perkaitan akan diterangkan oleh Nabilah. Sebentar tadi kita telah mengetahui tentang konsep pengajaran dan pembelajaran dan teknologi. Seterusnya kita akan
teruskan lagi dengan media. Media ni sering dihubung-kaitkan dengan teknologi. Sebabnya teknologi ni adalah macam alat yang membantu untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau peristiwa atau khabar. Tapi media ni adalah perantara yang bermaksud dari segi bahasa dipetik daripada perkataan Itali yang bermaksud perantara. Dari segi istilah, media dikaitkan dengan wahana. Wahana ni kalau kita rujuk kamus Dewan, wahana ni bermaksud saluran atau alat juga untuk penyebaran maklumat. Okay, menurut saya ambil seorang tokoh iaitu Sharifah Alawiyah Al-Zaghaf pada tahun 1979. Beliau mengatakan bahawa media ialah perkakas yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam kehidupan manusia. Macam beza media dengan teknologi ni adalah apa-apa perkara ataupun bahan yang seseorang guna untuk memudahkan proses mencapai matlamat yang diingini. Contohnya macam Encik pernah terangkan kat kita teknologi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu murid-murid menggunakan buku sebagai teknologi mereka untuk menulis, untuk menyimpan maklumat-maklumat yang diberikan oleh guru. Namun sekarang murid-murid menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti komputer, laptop. Itu adalah teknologi. Media pula ialah perantara daripada maklumat yang lepas untuk disampaikan kepada generasi baru. Jadi kita perlukan media. Itu perantara untuk penyampaian maklumat tersebut. Okey, apa kaitan media dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutamanya di dalam kelas lah. Okey, yang pertama saya tekankan tentang sumber pengalaman dan maklumat. Seperti yang saya nyatakan tadi, contoh pengalaman yang lalu penting untuk generasi sekarang. Contohnya kalau bagi unit sejarah kan, kita tahu tentang peperangan ataupun cara untuk merdeka. Peristiwa tu dah berlaku pada zaman dahulu. Tapi macam mana murid yang pada zaman sekarang untuk merasai pengalaman atau lebih mempelajari sesuatu perkara tu dengan lebih dekat melalui media. Contohnya murid-murid boleh tengok video yang dirakam ataupun video lakonan semula yang telah peristiwa yang telah berlaku pada waktu lepas. Kemudian guru menayangkan di situ murid-murid mendapat pengalaman sebenar di dalam kelas melalui media yang digunakan oleh guru. Oleh itu topik yang diajar menjadi lebih dekat dengan murid, sebab murid itu rasa dia sendiri ada pada waktu itu, sebab dia tengok, dia dapat lihat semua. Seterusnya adalah media penyampaian mesej yang jelas. Okey, seperti yang kita sedia maklum, media ni digunakan secara dua hala. Maknanya media ni guru ada dekat sama ada guru di situ atau di tempat lain, tapi guru berhubung dengan murid-murid. Maknanya berlaku interaksi dua hala. Secara tak langsung media ni dapat menarik perhatian murid-murid supaya lebih fokus dan memberi tumpuan kepada sesuatu pengajaran. Sebab kalau contohnya guru pada zaman dahulu hanya menggunakan teknik chalk and talk, iaitu bercakap dan hanya menulis di papan hitam. Jadi pada waktu tu murid mungkin boleh membuat perkara lain seperti bermain kawan, tidak sepenuhnya memberi tumpuan, sebab benda tu benda yang biasa, benda yang selalu diorang alami kan. Jadi dengan media ni murid-murid akan menjadi lebih fokus sebab mereka dapat melihat sesuatu yang baru dan menarik perhatian mereka. Dan yang terakhir, media ni
kepentingan dalam penyelesaian masalah, terutamanya sebagai seorang guru. Seperti yang kita tahu, media ni memudahkan guru untuk menyampaikan maklumat yang tak boleh murid-murid rasa pada waktu tu. Contohnya pada perkara yang memerlukan ruang seperti contoh yang Encik pernah beritahu kita, nak tengok gunung berapi. Macam mana murid-murid ni kita nak bawa pergi gunung berapi, jadi ruang tu tak sesuai untuk pembelajaran. Jadi dengan media kita boleh tunjuk gunung berapi melalui video, slide atau media yang lain yang dipilih bersesuaian dengan murid. Jadi murid dapat merasai, dapat melihat, dapat menyelesaikan masalah guru secara tak langsung lah, supaya tak adalah guru mengambil risiko yang tinggi untuk bawa murid-murid ni ke tempat kejadian. Jadi dari segi masa juga dapat menyelesaikan masalah dari segi masa. Dia menjimatkan masa. Murid hanya perlu berada di satu tempat pada waktu yang sama, ataupun boleh berada di tempat lain, iaitu ketika pembelajaran secara atas talian. Dan penyelesaian masalah dari segi panca indera ni yang seperti saya maklumkan tadi, murid dapat melihat sendiri apa yang berlaku. Kini bukan sekadar daripada pendengaran, bukan sekadar guru bercerita, murid faham. Jadi ni penglihatan seperti yang kita belajar daripada EDUP yang sebelum, itu murid sangat penting, pembelajaran murid sangat tertumpu kepada penglihatan. 80% daripada pembelajaran berlaku melalui penglihatan murid-murid. Jadi apabila murid dapat melihat, murid dapat memproses, analisis maklumat itu, secara automatik murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan yang sebenar. Jadi objek yang terlalu besar boleh dilihat dari murid melalui media. Tak semestinya kita perlu membawa murid tu ke tempat yang tersebut. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada konsep teknologikal pedagogical content knowledge yang diterangkan oleh Izzat Rifki. Kalau untuk komponen nama bagi ringkas bagi technological pedagogical content knowledge adalah, singkatannya adalah TPEC. Pada secara umumnya, TPEC merupakan hasil daripada pertemuan daripada beberapa komponen. Kita lihat pada komponen yang pertama, iaitu pengetahuan pedagogi ataupun PK. Pengetahuan yang mendalam guru tentang proses dan amalan atau kaedah pengajaran dan pembelajaran, merangkumi tujuan pendidikan secara keseluruhan untuk mencapai nilai dan matlamat yang tertentu. Ini adalah bentuk generik pengetahuan yang mana terpakai untuk guru dalam untuk memahamkan seseorang pelajar itu kemahiran pengurusan bilik darjah secara umum, ataupun guru dapat membuat persediaan mengajar dalam memberi penilaian terhadap seseorang pelajar. Komponen yang kedua, pengetahuan teknologi ataupun TK. Pengetahuan tentang cara-cara tertentu untuk berfikir tentang teknologi, alat dan sumber, dan bekerja dengan teknologi yang boleh digunakan untuk memudahkan sesuatu pemahaman. Kiranya teknologi maklumat ni memberi pemahaman yang cukup luas kepada sama ada kepada guru dan murid untuk mengenali teknologi. Guru ni dapat membantu pelajar dalam untuk memahamkan sesuatu silibus ataupun sesuatu perkara ni dengan lebih mudah. Sebab dengan adanya pengetahuan teknologi, contohnya guru mengetahui cara untuk menggunakan komputer. Kiranya dalam komputer guru dapat menunjukkan
bagaimana untuk melakukan satu perkara yang tidak dapat dilakukan dalam bilik darjah. Contohnya subjek pada hari itu belajar tentang sains semester. Takkanlah guru nak bawa student pergi ke bulan. Kiranya guru boleh menunjukkan dalam komputernya iaitu ciri-ciri bulan ataupun gambar bulan tersebut. Komponen yang ketiga, pedagogi pengetahuan kandungan ataupun PCK. Selaras dengan idea Shulman, pengetahuan pedagogi yang terpakai kepada pengajaran kandungan tertentu, iaitu mengetengahkan konsep perubahan kepada guru untuk menafsirkan hal perkara yang mendapati pelbagai cara untuk mewakilinya dan menyesuaikan diri serta penyesuaian bahan-bahan pengajaran. Ini untuk pedagogi dalam pengetahuan kandungan. Komponen yang keempat, teknologi pengetahuan kandungan, TCK. TCK ini pemahaman tentang cara bagaimana teknologi dan pengaruh kandungan dan pengekangan antara satu sama lain. Guru-guru perlu menguasai lebih daripada hal perkara yang mereka mengajar. Contohnya, guru sejarah bukan hanya perlu tahu tentang sejarah. Guru pendidikan Islam pun tidak hanya tertumpu kepada bidang pendidikan Islam. Sebab itulah kita belajar tentang kurikulum tentang sempadan. Kiranya dalam pengajaran, guru-guru akan go through daripada satu silibus itu tentang perkara-perkara yang berkaitan. Kalau contoh dalam pendidikan Islam, bila belajar tentang kejadian manusia, guru boleh berkait dengan sains. Dan guru perlu memahami teknologi paling sesuai untuk menangani pembelajaran. Kiranya guru perlu mencari medium yang sesuai untuk digunakan kepada pelajar dalam memahami sesuatu perkara. Kiranya guru perlu cari perkara ataupun cara yang paling mudah untuk pelajar ini faham. Yang seterusnya, teknologi pedagogi pengetahuan. Pemahaman tentang proses pengajaran dan pembelajaran boleh berubah apabila teknologi tertentu yang digunakan dalam cara yang tertentu. Ini termasuk mengetahui kesan pedagogi dan kekangan pelbagai alat teknologi. Dan akhir sekali, disebabkan oleh pertemuan 6 elemen asas, maka terbentuklah TPEC. TPEC dalam bahasa complicatednya adalah asas kepada pengajaran yang berkesan dengan teknologi, memerlukan pemahaman konsep dengan menggunakan teknologi, teknik pedagogi yang menggunakan teknologi, membina untuk mengajar kandungan, mengetahui apa yang menyebabkan konsep sukar atau mudah untuk belajar, dan bagaimana teknologi boleh membantu membetulkan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Kiranya TPEC ni dalam bahasa mudahnya, pembelajaran dan pengajaran menggunakan teknologi. Itu je. Dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi boleh digunakan untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada untuk membangunkan epistemologi baru. Kiranya teknologi ini kira pembaharuan dalam PDP daripada teknik talk and chalk dengan menggunakan teknologi. Kiranya dengan menggunakan teknologi ini adalah adaptasi daripada teknik ataupun kaedah-kaedah yang lama. Belah rumusannya, teknologi ialah keupayaan dalam menggunakan pengetahuan, sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun yang digunakan secara sistematik sehingga sesuatu tugasan mencapai kejayaan. Manakala media ialah suatu perantaraan yang berupaya untuk menyalurkan mesej pengirim kepada penerima sehingga mendorong dan merangsang pemikiran, perasaan, minat serta perhatian. Dan rumusan untuk TPEC ni itu je komponen utama: TK, TCK, CK, PK, PCK, TPK dan TPEC.
Ini merupakan rujukan yang telah digunakan dalam melakukan pembentangan. Soalan?